Assalamualaikum dan selamat pagi. Sistem penggajian bagi sesebuah organisasi. Gaji. Gaji merupakan bayaran secara tetap telah dibayar oleh majikan kepada pekerja yang menyumbang tenaga dalam sesebuah organisasi. Penggajian bermaksud merujuk kepada semua urusan berkaitan gaji pekerja. Jadi tujuan penggajian adalah untuk menarik pekerja berkhidmat dalam organisasi, mengekalkan pekerja yang berpengalaman dan memotivasikan pekerja. Dua komponen utama gaji, yang pertama ialah gaji dan yang kedua ialah faedah. Kita tengok gaji. Gaji asas merupakan gaji yang telah diterima oleh pekerja tanpa melibatkan sebarang pembayaran tambahan seperti allowance, bonus, komisen dan lain-lain. Dibayar mengikut perjanjian pekerjaan yang telah dibuat antara pihak majikan dan juga pekerja. Manakala upah ialah bayaran yang dibayar kepada pekerja berdasarkan tempoh jam bekerja atau mengikut hari bekerja. Allowance pula merupakan bayaran tambahan dibayar oleh majikan kepada pekerja. Jadi gaji ini terbahagi kepada 3, gaji asas, upah dan allowance. Dalam allowance juga terdapat pemberian allowance bergantung kepada jenis jawatan yang disandang. Kita tengok gaji. Ini ialah contoh slip gaji atau penyata gaji bulanan. Ini contoh. Ini ialah gaji asas. Gaji yang diterima oleh pekerja dibayar mengikut perjanjian pekerjaan yang telah dibuat antara pihak majikan dan pekerja. Kalau upah, kita tengok ini contoh upah lah. Bayaran yang dibayar kepada pekerja mengikut tempoh jam. Ini contoh gambar lah. Kadar upah mengikut jam. Ini contoh allowance. Allowance, kita tera di sini allowance tetap. 700. Allowance ni ialah bayaran tambahan. Yang dibayar pada majikan oleh pekerja mengikut jenis jawatan yang disandang. Ini contohlah. Ada allowance waktu bekerja fleksi 600. Bayaran tambahan dibayar oleh majikan kepada pekerja. Pemberian allowance bergantung pada jenis jawatan lah. Ini contoh gaji allowance kerajaan. Allowance bayaran tambahan dibayar oleh majikan kepada pekerja. Samalah. Ini faedah. Tadi kita dah tengok gaji, yang kedua kita tengok faedah. Faedah ni ialah contohnya caruman KWSP, caruman Perkeso, komisen, pinjaman kewangan, bonus tunai, beasiswa pendidikan, insurans berkelompok, kemudahan perubatan, kemudahan cuti, tempat penjagaan anak-anak, kemudahan keselamatan dan kemudahan penginapan. Faedah. Faedah kita tengok di sini. Contoh KWSP dan Perkeso. Berhighlight merah ni. Ini contohlah. Seterusnya contoh gambar komisen. Dan juga bonus tunai. Bonus kaki tangan Petronas.
Okey, seterusnya ialah contoh beasiswa pendidikan. Okey, beasiswa sehingga RM200,000. Contohlah. Okey, kemudian tengok faedah insurans berkelompok. Okey, ini contoh insurans. Okey. Seterusnya kemudahan perubatan. Okey, ini contoh kemudahan perubatan di syarikat swasta. Syarikat perubatan swasta. Okay, seterus syarikat atau hospital lah. Okay, seterusnya faktor penentu sistem gaji. Apa yang menentu sistem gaji? Ialah kemampuan organisasi, bentuk dan jenis tugas, undang-undang dan peraturan kerajaan, ganjaran yang dibayar oleh pesaing, okay, permintaan dan penawaran buruh, faktor lokasi. Okay, so ada 6 di situ. Okay, kita tengok kemampuan organisasi. Organisasi yang kedudukan kewangannya kukuh memberi lebih banyak ganjaran kepada pekerja. Okey. Contohlah. Okey, kemudian bentuk dan jenis tugas. Okey, mempengaruhi gaji lah. Pekerja yang menjalankan tanggungjawab besar akan diberi ganjaran yang lebih tinggi. So, semakin tinggi jawatan, semakin besar tanggungjawab, semakin tinggilah ganjaran ataupun gaji. Okey, seterusnya undang-undang dan peraturan. Kerajaan. Kerajaan berkuat kuasa menentukan kadar ganjaran minimum yang perlu diberikan oleh sesebuah organisasi. Okey, tengoklah. Ganjaran yang dibayar oleh pesaing adalah mengelakkan pekerja daripada berhenti. Okey, memberi ganjaran yang setara atau lebih tinggi berbanding dengan ganjaran yang diberikan oleh pesaing supaya pekerja kita tidak berpaling arah dan setia kepada syarikat kita. Okay, seterusnya skim ganjaran yang menarik. Okay, akan memotivasikan dan mengekalkan pekerja untuk berkhidmat dengan syarikat. Okay, ganjaran yang menarik membuatkan pekerja lebih bersemangat untuk melakukan kerja lebih bagus, okay, dan lebih hebat lagi. Dan ini dapat mengelakkan masalah pusing ganti pekerja. Pusing ganti pekerja ni maksud dia pekerja bekerja, kemudian berhenti, tukar lagi pekerja lain, ambil lagi berhenti dan tukar gantilah. Tu dia kata pusing ganti pekerja. Okey, kita tengok ganjaran di bawah pesaing ni, contohlah gaji besar, naik gaji. Okey, penting untuk mengelakkan pekerja daripada berhenti, kita beri ganjaran yang setara atau lebih tinggi. Okey. Permintaan dan penawaran. Ini contohlah. Okay, 57,000 dibuang kerja antara Januari 2016 hingga Jun 2017. Menentukan kadar upah di pasaran. Okay, faktor lokasi adalah sistem penggajian akan dipengaruhi oleh kos sara hidup setempat. Kedudukan geografi kawasan dan risiko lokasi, kemudian kemudahan infrastruktur yang sedia ada. Okay, faktor lokasi 2,500 pun tak cukup. Okay, kalau kita tinggal di bandar. Tapi kalau kita tinggal di pedalaman atau kampung-kampung memang besarlah nilai 2,500. Sistem penggaji dipengaruhi oleh kos sara hidup setempat. Okay, kedudukan geografi atau kawasan tempat tinggal. Okay, risiko lokasi. Okay, dan kemudahan infrastruktur yang sedia ada. Semakin maju, semakin banyak kemudahan infrastruktur, maka faktor gaji yang lebih tinggi diperlukan. Kita tengok ini contoh gambar lah, pencuci pencakar langit. Okay. Sistem penggajian dipengaruhi oleh inilah kedudukan geografi, kemudian infrastruktur, contoh gambar. Okay. Faktor lokasi. Faktor lokasi ialah kos sara hidup setempat, kedudukan geografi, kawasan risiko lokasi, kemudahan infrastruktur yang sedia ada. Okey, sekian sahaja untuk kali ini. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih.